Pencetus kegentaran awam, polis perlu tegas. Semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10, pelbagai berita palsu telah disebarkan oleh pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk melantik beliau. Manusia seperti ini akan sentiasa mencari jalan untuk berkuasa kembali dengan jalan-jalan fitnah dengan niat untuk menggusarkan perasaan dan kebimbangan orang awam. Terbaru ada klip video yang tular mengaitkan bahawa Ahli Parlimen Baling yang baru memenangi pilihan raya umum ke-15 telah memberitahu bahawa ada Israel di belakang pelantikan Anwar Ibrahim oleh Yang di-Pertuan Agong, kata pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Zulkarnain Luqman dalam satu kenyataan. Tegas beliau, kenyataan itu menyiratkan seolah-olah Yang di-Pertuan Agong terpaksa melantik Anwar Ibrahim untuk mengelakkan tindakan oleh Israel. Dipercayai merujuk kepada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Zulkarnain membangkitkan tulisan seorang tokoh politik yang membuat perumpamaan apa akan jadi sekiranya seorang pengadil dalam pertandingan bola sepak Piala Dunia tidak berlaku adil. Tulisan tersebut ternyata walaupun tidak menyebut secara jelas siapakah yang ditujukannya, tetapi amat jelas maksud tersirat di sebalik tulisan itu kepada siapakah tulisan tersebut ditujukan. Tulisan sebegitu amat berbahaya dan tidak sepatutnya dibuat kerana masyarakat awam pastinya akan mengaitkan tulisan itu dengan tindakan Yang di-Pertuan Agong yang kononnya tidak ada dalam melantik Anwar. Yang pastinya, tokoh politik itu tidak pernah dikenali sebagai peminat sukan bola sepak, apatah lagi sebagai peminat Piala Dunia, ujarnya. Beliau juga mengulas mengenai isu LGBT, UEC dan lain-lain yang senyap sepanjang 33 bulan Tan Sri Mahyadin Yassin dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri kini dibangkitkan semula seperti mayat bangkit kembali daripada kubur, sedangkan kabinet pun masih lagi belum dibentuk. Tindakan sedemikian pastinya untuk mencetuskan kebimbangan awam bahawa Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang akan merosakkan negara. Ini merupakan betapa ada pihak yang tidak berpuas hati dengan tindakan Yang di-Pertuan Agong melantik Anwar sebagai Perdana Menteri dan cuba membuat huru-hara di kalangan masyarakat dengan penyebaran pelbagai berita fitnah bidasnya. Bila melihat tujuannya adalah untuk mewujudkan perasaan tidak puas hati terhadap Anwar, golongan ini perlu sedar bahawa tindakan mereka berbuat demikian adalah salah di sisi undang-undang dan boleh menerima hukuman yang keras, khasnya hukuman penjara selama 5 tahun. Seksyen ini langsung tidak memberikan pilihan untuk hukuman denda dan jika disabitkan kesalahan di bawah seksyen ini pastinya pesalah itu mesti ke penjara, tegas Zulkarnain. Zulkarnain yang juga seorang peguam menjelaskan antara kesalahan yang boleh disabitkan adalah di bawah seksyen 124H dan 124I Kanun Keseksaan. Seksyen 124H menyatakan mana-mana orang yang melalui mulut ke mulut atau bertulis atau dalam mana-mana akhbar, penerbitan berkala, buku, perkeliling atau penerbitan bercetak lain atau dengan apa-apa cara lain termasuk cara elektronik menghasut keganasan atau menasihati keingkaran yang ganas kepada undang-undang atau apa-apa perintah yang sah hendaklah boleh dihukum penjara selama tempoh yang boleh dilanjutkan sehingga 5 tahun. Seksyen 124I pula memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang melalui mulut ke mulut atau bertulis atau dalam mana-mana akhbar, penerbitan berkala, buku, perkeliling atau penerbitan bercetak lain atau melalui apa-apa cara termasuk cara elektronik menyebarkan laporan palsu atau membuat kenyataan palsu yang berkemungkinan menyebabkan kebimbangan awam hendaklah dihukum dengan penjara selama tempoh yang boleh dilanjutkan sehingga 5 tahun. Kita percaya cubaan untuk menyebarkan berita-berita palsu ini akhirnya akan memporak-porandakan masyarakat dan akan menimbulkan kebimbangan awam. Selepas itu akan dibuat demonstrasi-demonstrasi awam yang akan dihadiri ribuan orang dan itulah modus operandi yang dibuat selepas Kerajaan Pakatan Harapan menang pilihan raya pada tahun 2018 dahulu, ujar Zulkarnain. Justru bila menggesa pihak polis bertindak tegas dan menyekat unsur-unsur negatif yang bertujuan untuk menimbulkan kebimbangan awam sebelum ianya melarat menjadi isu agama dan perkauman. Menurut Zulkarnain adalah penting untuk mewujudkan keharmonian selepas pilihan raya umum ke-15 demi mewujudkan kestabilan masyarakat. Kestabilan ini penting bagi ekonomi. Golongan pefitnah ini tidak hiraukan bagaimana usaha untuk membina semula ekonomi Malaysia. Mereka rela untuk ekonomi Malaysia tidak stabil asalkan mereka puas hati kerajaan yang baru ditubuhkan ini musnah dalam masa terdekat, katanya. Beliau berpendapat laporan polis perlu dibuat segera ke atas mereka yang terlibat dan terkait dengan gerakan untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan secara tebuk atap.
Siasatan segera termasuk tindakan Rayman perlu dibuat untuk mencari dalang terlibat. Kita percaya bahawa gerakan ini bukan dibuat oleh individu tetapi dibuat oleh sekumpulan orang yang bernaung di bawah pemimpin tertentu kerana mereka semua mempunyai satu matlamat yang jelas iaitu menjatuhkan kerajaan yang dilantik yang di-Pertuan Agong. Kita tidak mahu langkah Sheraton 2.0 dan langkah Tebuk Atak berlaku sekali lagi kerana ianya tidak bagus untuk negara. Langkah Sheraton sebelum ini adalah satu kegagalan demokrasi apabila orang yang kalah dilantik menjadi pemimpin kerajaan dan kerajaan dilihat sebagai tidak stabil, tegasnya. Kesannya, kata Zulkarnain, adalah kos sara hidup meningkat secara mendadak dan ringgit jatuh tanpa kawalan. Akhirnya rakyat akan berana kerana sikap rakus setengah pemimpin politik. Berpolitiklah secara matang dan sejahtera, kata pengerusi Biro Kanun Amanah itu. Jom Channel amat setuju dengan kenyataan beliau kerana hanya kematangan berpolitik yang dapat mewujudkan kestabilan negara. Justru fitnah dan adu domba tidak boleh dibiarkan membiak. Lebih-lebih lagi apabila kita ingin memertabatkan nilai-nilai Islam. Rakyat yang memilih Pakatan Harapan tidak mahu Perdana Menteri berlembut dengan mereka yang begitu obses mahu merampas kuasa dan merosakkan negara ini.